segmen kisah seram. Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada seorang penulis yang bernama Amy Hislin. Kisah yang bertajuk Dom 2B episod 1, dan ini adalah berdasarkan kisah benar. Mari kita amati kisah daripada beliau. Hai, aku Rose. Cerita ni mengisahkan tentang aku dan kawan-kawan aku. Nak tahu apa yang berlaku pada kami? Mari kita teruskan mendengar. Ring! Telefon terus berbunyi tanpa henti. Aku hanya memandang dengan pandangan kosong. Fikiranku bercelaru. Aku keliru dalam membuat keputusan, sama ada perlu terus bekerja atau berhenti dan sambung belajar. Kenapa kau tak nak angkat telefon tu? Manalah tahu ada panggilan penting, soal Akish sambil sibuk melayan pelanggan. Malaslah, jawab aku sepatah. Akish hanya memandang aku dengan pandangan geram. Dia sudah lali dengan perangai aku yang keras kepala dan tidak suka mendengar arahan dari orang lain. Telefon terus berbunyi. Akhirnya aku mengalah. Telefon dicapai dan panggilan diangkat. Waalaikumsalam. Ya, Nenek, jawab aku malas. Ada surat tawaran sambung belajar ni. Akak tak nak pergi ke? Tanya Nenek penuh harapan. Bukan tak nak, tapi belum sempat menghabiskan ayat, Nenek terlebih dahulu mencelah. Pergilah kak. Mana tahu bila akak tolak tawaran ni, takkan ada lagi tawaran lain. Agak perlahan suara Nenek memujuk. Hati aku mula terkesan dengan sikap Nenek yang tidak henti-henti memujuk dengan penuh sabar. Keluhan berat dilepaskan. Yalah Nek, akak pergilah. Akhirnya aku mengalah. Tawariang Nenek membuatkan aku sedikit lega dengan pilihan yang telah aku buat. Mungkin telah tiba masanya untuk aku membanggakan Nenek dan atuk. Wajah ibu dan ayah mula berlayar di mata. Aku mula sebab. Tanpa sedar, air mata mengalir membasahi pipi. Kak, berapa ni? Tanya salah seorang pelanggan. Dan lamunanku terhenti. Hari yang sibuk membuatkan aku terlupa seketika masalah yang bermain di minda. Hari sudah hampir melabuhkan tirai. Aku menarik tangan Akish dan menghampiri kerusi yang telah tersedia di situ. Kenapa? Tanya Akish hairan. Tiada sahutan. Aku mula memejamkan mata, mengumpul kekuatan. Aku nak berhenti kerja, kata aku perlahan. Kau nak sambung belajar kan? Tanya Akish teruja. Aku hanya menganggukkan kepala. Hati aku seakan tidak setuju dengan apa yang aku sendiri katakan. Sungguh berat untuk aku meninggalkan Akish dan berhenti kerja. Kejar masa depan kau. Aku tahu kau boleh, kata Akish memberi harapan. Aku hanya mampu menghadiahkan senyuman seikhlas hati. Dan tiba pada hari interview. Hati aku masih berbelah pagi. Aku hanya mendiamkan diri sepanjang perjalanan. Andai masa boleh diputar kembali, aku pasti tidak akan bersetuju dengan cadangan Nenek. Aku jadi buntu. Telah terlambat untuk aku berpatah balik. Aku tidak mahu menghampakan harapan Nenek untuk melihat aku berjaya suatu hari nanti. Tiba di dewan, mata aku melilau mencari sesuatu. Aku berharap ada seseorang yang aku kenali. Tu bukan anak ke kakak? Tanya Nenek sambil menunjukkan ke arah yang dimaksudkan. Aku turut sama memandang ke arah yang ditunjuk. Hati aku mula lega. Nampaknya
aku tidak keseorangan. Laju aku menghampiri Ana dan keluarganya. Ana mula melambai dari jauh. Ros, kau pun ada? Sapa Ida yang muncul dari arah belakang. Aku, Ana dan Ida merupakan sahabat baik dari zaman sekolah. Hati aku mula disapa perasaan gembira. Aku, Ana dan Ida telah bersetuju untuk melanjutkan pengajian di kolej yang sama dan mengambil jurusan yang sama. Pada mulanya, kami ditempatkan di hostel 3B. 3B tu sebab blok B dan di tingkat 3 ya. Jangan pula tanya kenapa 3B. Blok B terletak di ujung sekali dan bersebelahan dengan hutan. Hotel tersebut sangat besar dan mempunyai 5 bilik. Satu bilik boleh memuatkan 4 orang pelajar. Aku, Ana dan Ida beserta seorang lagi pelajar dari Pahang iaitu Siti ditempatkan di bilik 2. Pada mulanya, kehidupan kami sebagai pelajar sangatlah indah. Tiada apa yang pelik berlaku sehinggalah suatu hari. Ini adalah dialog daripada Madam Ayu. Okey kelas, kita tamatkan dulu kelas kita hari ini. Jangan lupa hantar assignment saya esok. Baik madam, jawab kami serentak. Weh, jom kafe. Aku lapar lah. Kau ni asyik makan je, patutlah gemuk. Aku dan Ana cuba menahan ketawa. Akhirnya, riuh kelas dengan tawa kami bertiga. Alah, kita makan dekat hostel je lah. Ya, Siti dah masak tu. Yalah, jom balik hostel, jawab Ana sambil berjalan keluar. Sampai di lobi, aku terdengar nama aku dipanggil. Ros, warden nak jumpa kau, jerit Kila sebelum tergesa-gesa berlari menghilangkan diri. Dah lambat nak pergi kelas lah tu, bebel aku sendirian. Dari kolej ke hostel agak jauh, lebih kurang 10 minit berjalan. Tapi 10 minit tu rasa macam 2 minit aja bila dah rancak berborak. Entah apa yang diborakkan pun tak tahulah. Ada saja yang nak diborakkan setiap kali berjalan pulang ke hostel. Sampai di lot parking hostel, aku ternampak Miss Amni, iaitu warden aku jugalah. Miss Amni seorang yang sangat ceria. Tak pernah aku nampak muka Miss sekeruh itu. Pasti ada sesuatu yang berat mengganggu fikirannya. Tiba di lot parking hostel, aku menyapa Miss Ani. Hai Miss, jauh termenung? Ada masalah ke? Tanya aku prihatin. Kamu Ros. Saya memang nak jumpa kamu ni. Tak apalah Ros, kami naik dulu ya, kata Ana sambil berjalan menaiki anak tangga. Aku hanya memandang ke arah Ana dan Ida sambil mengangguk. Ya Miss, ada apa Miss? Tanya aku dengan penuh persoalan. Takut jugalah. Manalah tahu warden tahu aku selalu keluar makan malam-malam. Takut kantoi sebab pelajar perempuan hanya dibenarkan keluar sebelum pukul 10 malam. Macam ni Ros, saya ada benda penting nak bincang dengan kamu ni. Aku lihat muka Miss Amni seperti ada masalah. Ya Miss, ada apa tu? Tanya aku. Macam ni Ros, pihak pengurusan hostel terpaksa buka hostel baru disebabkan pertambahan pelajar. Aku mendengar dengan penuh teliti. Acah-acah pelajar baiklah kononnya. Saya nak kamu pindah ke hostel 2B dan saya lantik kamu sebagai ketua hostel. 2B Miss? Tanya aku dalam keadaan terkejut. Siapa tidak tahu tentang hostel yang berada di tingkat 2 tersebut? Hostel lama yang dibiarkan tanpa penghuni kerana pernah gempar suatu ketika dahulu. Seorang pelajar perempuan ditemui mati tergantung di kipas siling. Pihak pengurusan hostel terpaksa membuka semula hostel tersebut kerana kekurangan hostel. Tapi Miss, kenapa mesti 2B?
Tanya aku dalam keadaan takut. Pihak hostel terpaksa, Ros. Saya harap kamu setuju ya, dengan nada penuh pengharapan. Yes, macam korang fikir, aku terima tawaran Miss Amni. Tapi terpaksa lah. Aku dah tak ada pilihan lain selain setuju dengan cadangan tersebut. Tapi bersyarat ya. Aku takkan pindah tanpa kawan-kawan sebilik aku. Disebabkan aku ni penakut, jadi aku heret sekali dengan kawan-kawan aku. Jahat kan aku? Bukan jahat, tapi sebagai langkah berjaga-jaga. Apabila telah selesai semuanya, aku berjalan menaiki anak tangga dan langkahku terhenti. Aku memandang dom 2B yang berada betul-betul di hadapan aku. Perasaan tidak sedap hati mula mengetuk pintu hati. Ros, bisikan halus mula menyapa pendengaran. Aku buat-buat tak dengar dan terus berlalu menuju ke dom 3B. Selesai solat maghrib dan isyak berjemaah, aku terus memaklumkan tentang kami perlu berpindah ke hostel 2B. Selepas mendengar berita tersebut, mereka terus memandang aku dengan penuh tanda tanya. 2B? Kau biar betul. Kau jangan main-main, Ros. Aku tak tahu macam mana nak menolak permintaan Miss Amni. Aku terpaksa ajak korang sekali. Perasaan bersalah mula menyapa diri. Hei, aku tak nak. Serentak Ida dan Siti menjawab. Kau bukan tak tahu pasal hostel 2B tu, Ros. Seram weh. Aku tak beranilah nak ambil risiko. Alah, takkan korang nak biarkan aku sorang-sorang? Aku terus berlalu menuju ke katil dengan perasaan yang bercampur baur. Agak sukar untuk aku melelapkan mata. Aku perlu mencari cara supaya mereka turut sama berpindah bersama aku. Akhirnya, aku lena di ulit mimpi. Aku terjaga apabila terdengar azan subuh dari surau berdekatan hostel. Ya Allah, kenapa banyak sangat ulat ni? Bebel aku sendiri. Hampir termuntah aku melihat ulat yang begitu banyak datangnya dari bawah katil. Mampu atau tidak, Ros memujuk kawan-kawannya untuk turut serta pindah ke dom 2B. Nantikan sambungan di episod seterusnya. Sekian.